إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu untuk kita meneruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa syi'ar al-akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina bid-darain amin. InsyaAllah bermula pada hari ini kita akan tetapkanlah muzakarah kita ataupun siri pengajian kita kitab ini, iaitu pada pukul 8.30 lepas tengah pagi setiap hari Isnin sampai ke hari Khamis insya-Allah. Dan waktu ni munasib lah, sesuai lah waktu ni, sebab bagi saya ni ada nak sedikit untuk ketenangan untuk menenangkan lah. Daripada waktu sebelum ni agak kalut sikit. Baik. Hari ini kita masih lagi pada bab yang pertama dalam Kitabus Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Bab berkenaan dengan memberi salam wal Istizan, minta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mendoakan orang yang bersin. Dan kita pada majlis yang lepas, majlis sebelum ni, iaitu pada bab yang pertama, bab fadli salam wal amri bi ifsya'ihi. Bab kelebihan ataupun keutamaan memberi salam dan perintah untuk menyebarkannya. Dan kita telah baca separuh ataupun sebahagian. Ini kita sambung pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-676. 676 kalau cetakan Darul Minhaj ni, iaitu hadis yang ke-676. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Hadis riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Kerana syurga ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang beriman kepadanya. Yakni mereka yang mati dalam keadaan iman, barulah dia akan dimasukkan dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan syurga ni ke atas orang kafir. Maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan dia mati dalam keadaan beriman. Tak kira lah orang yang beriman ni, iman ni dia ada naik turun dia, ada pasang surut dia. Tak kira lah sama ada iman dia tu tinggi ataupun iman dia tu rendah, Allah Ta'ala akan izinkan dia masuk. Tapi berbeza darjat lah, berbeza kedudukan lah. Orang yang tinggi keimanannya mestilah berada di kedudukan yang paling tinggi, berbanding orang yang iman dia rendah, iman dia tak kuat, maka dia berada di darjat yang terbawah lah. Baik, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Yang mati dalam keadaan beriman, dan setelah dihisab kelak barulah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman. Maksud tidak beriman di sini bukanlah maksud tak ada iman langsung, akan tapi di sini maksudnya tidak akan sempurna iman kamu hatta tahabbu, sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Itu di antara tanda orang yang beriman ni, dia saling berkasih sayang. Di antara kesempurnaan iman seseorang tu, dia adalah saling berkasih sayang sesama saudaranya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya lagi, bertanya kepada para sahabat, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu lakukannya, tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang. Apakah dia punya kunci kasih sayang tersebut? Afshus salam bainakum, yani sebarkan salam di antara kamu, di antara kalian, sama ada kamu kenal ataupun tidak. Selagi mana dia seorang yang Muslim, maka dianjurkan, baginda Nabi SAW menganjurkan untuk menyebarkan salam kepada, seperti mana kita baca hadis yang sebelum ni, itu memberi salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Ini di antara budaya yang masih lagi kurang diamalkan di negara kita Malaysia ni, berbanding di negara-negara Arab, khususnya di Mesir. Baik, pada hadis ni satu anjuran yang sangat besar, iaitu menyebarkan salam, ifsya'is salam, wa bazluhu, dan menyebarkannya kepada semua orang tanpa mengira darjat, kedudukan, sama ada dia kaya ataupun miskin. Baik, sebab apa? Sebab salam ni di antara kunci yang sangat bernilai kepada membuka pintu ukhuwah, pintu mahabbah. Dan dia juga satu amalan untuk merendahkan diri, tawaduk sesama kita, sesama saudara semuslim. Sebab apa? Sebab ghalib, kebiasaannya orang yang bagi salam ni hati dia baik. Dia itu orang yang mula memberi salam ni, dia hati dia bersih. Dan hukum memberi salam ni sunat, dan menjawabnya adalah wajib. Itu hukum asas yang kita tahu. Dan kebiasaannya jarang kalau kita tengok orang yang dia ada kedudukan sikit, ada pangkat, ada orang yang berharta, dia kadang-kadang mereka ni ada satu sifat yang khasah lebih daripada orang lain. Di situlah dia cara untuk mendidik hati kita ni, iaitu dengan
memberi salam, terutamanya orang yang berada di bawah kita. Tak kiralah sama ada dari segi pangkat, dari segi harta dan sebagainya. Bila kita memulakan beri salam ni, dia satu riyadhah, satu latihan untuk hati kita, mendidik hati kita untuk merendahkan diri sesama manusia, sesama muslim. Baik, dari situlah di antara sebab untuk kita membentuk satu mahabbah, satu kasih sayang sesama saudara, sesama muslim. Baik, hadis yang berikutnya, baik. Qala wa rawayna fi musnad ad-Darimi wa kitabai at-Tirmidzi wa Ibn Majah wa ghairiha bil asanid al-jayyidah an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wasilul arham wa sallu an-nas وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام قال الترمذي حديث صحيح. Hadis riwayat daripada Musnad Ad-Darimi dan daripada kitab At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah. Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah wa ghairiha bil asanid, dan selainnya. Maksudnya hadis ni adalah hadis riwayat kitab-kitab yang lain dengan sanad-sanad yang baik daripada Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Salam ni beliau daripada susur galur daripada Bani Israel. Yang ini datuknya berasal daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan beliau mula Islam pada ketika mana baginda Nabi SAW sampai ke Madinah. Ini pada permulaan hijrah, tahun pertama hijrah tu beliau masuk Islam. Itu ketika waktu tu dia beliau berada di Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 40 tahun hijrah. Ini pada pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan dikebumikan di Madinah. Dan ini di antara hadis yang pertama, mungkin hadis ni hadis yang pertama beliau mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, antara hadis yang pertama baginda riwayatkan hadis ni, iaitu baginda memerintahkan untuk menyebarkan salam. Baginda menganjurkan untuk menyebarkan salam. Baik. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afshu salam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia. Maksudnya di sini khusus kepada orang yang beragama Islam lah. Afshu salam, sebarkanlah salam. Syahidnya di sini, ini sesuai dengan bab yang itu, bab perintah untuk menyebarkan salam. Afshus salam, sebarkanlah salam di antara kamu. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara umum. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Ini termasuklah kita memberi makan kepada manusia ataupun binatang dan sebagainya. Wasilul arham, dan silu, maksudnya sambungkanlah hubungan silaturahim. Sambungkanlah hubungan silaturahim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, rahim di sini yang dimasukkan dalam hadis ini adalah antara hubungan sesama kaum kerabat, sanak saudara yang bersambung, yang ada kaitan dengan kita, yang dikhususkan dengan kita, sama ada daripada sebelah ayah kita ataupun sebelah ibu kita, sehinggalah ke datuk, nenek dan sebagainya, sehinggalah ke cucu, cicit dan sebagainya.
Iaitu silul arham ni kita merapatkan, menghubungkan silaturahim sesama keluarga kita, dalam keluarga kita. Wa sallu wan nasu niyam, dan sallu maksudnya solatlah, wan nasu niyam, ketika mana manusia sedang tidur. Di sini yang dimaksudkan di sini adalah untuk anjuran untuk kita bangun di waktu malam, di tengah malam, untuk berqiyamul lail, atau menghidupkan malam dengan melakukan solat, sama ada solat tahajud, solat taubat dan sebagainya, ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Sebab apa? Sebab waktu tersebut kita akan lebih fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mendidik hati kita untuk daripada riak dan sebagainya dengan amalan kita. Tadkhulul jannata bisalam, maka dengan sebab kamu melakukan perkara tersebut, kamu akan masuk ke dalam syurga dengan salam. Maksudnya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan selamat, sejahtera. Kata para ulama, sama ada kamu akan masuk dalam keadaan sejahtera, ataupun kamu akan masuk dalam keadaan, ini masuk ke dalam syurga ni dalam keadaan kamu diberi salam oleh Allah daripada Tuhan kamu, ini daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu akan diberi salam oleh para malaikat, masuk dalam keadaan diberi salam, ataupun kamu akan memberi salam sesama kamu. Qala Tirmizi hadisun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis tersebut hadis yang sahih. Bukanlah maksud hanya dengan melakukan 3 perkara tersebut ataupun 4, itu afsyus salam, menyebarkan salam, wa at'imut ta'am, memberi makan, kita bagi makan orang, belanja orang makan, buat kenduri dan sebagainya, wasilul arham, dan menyambungkan hubungan silaturahim di antara keluarga kita, kaum kerabat kita, wasallu wan nasuniyam, anjuran untuk kita beribadah di tengah malam. Bukanlah hanya 4 perkara tersebut saja, tapi baginda Nabi SAW menyebut ni berdasarkan keadaan para sahabat yang pada waktu tersebut kemungkinan ada mereka kekurangan dengan perkara tersebut. Tapi secara umumnya 4 perkara tersebut di antara sebab untuk kita dapat masuk ke dalam syurga dengan selamat dan sejahtera, insya-Allah. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi kitabai Ibn Majah wa Ibn Sunni an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala amarna nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nufshiya salam. Riwayat daripada Sunan Ibn Majah dan Sunan Ibn Sunni, kitab Ibn Sunni, daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarna nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kami telah memerintahkan untuk an-nufsyiyas salam, untuk menyebarkan salam, ini saling memberi salam di antara kami. Qala wa rawayna fi Muwatta' al-Imam Malik radhiyallahu anhu an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah anna Tufail ibn Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bay'atin wala miskinin wala ahad illa sallama alayhi. Qala Tufail faji'tu Abdullah ibn Umar faji'tu Abdullah ibn Umar yawman فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق
qala wa aqulu ijlis bina hahuna natahaddas. Faqala li ibn Umar radhiyallahu anhu ya Aba Bakr wa kana Tufail za batnin innama naqdu min ajli salam nusallimu ala man laqinahu. Riwayat daripada kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu daripada Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah. Ishaq ni adalah salah seorang daripada tabi'i, anak kepada Sayyidina Abdullah ibn Talhah. Sayyidina Abdullah ibn Abi Talhah, dua orang sahabat. Yang Abdullah tu sahabat, Abi Talhah pun sahabat, anak dengan ayah sahabat. Abdullah ibn Abi Talhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ni beliau pernah ketika mana kecil, selepas dilahirkan, beliau pernah ditahnik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Talhah ni di antara kaum Ansar yang mulia. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah radhiyallahu anhu anna Tufail ibn Ubay ibn Ka'b, bahawa sesungguhnya Tufail, Tufail ni pun tabi'i, anak kepada Sayyidina Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan annahu kana ya'ti Abdullah, ini pada satu hari, ini Tufail, beliau mendatangi Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pergi menziarahi Sayyidina Abdullah ibn Umar, fayaghdu ma'ahu ila suq. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Umar mengajak dia untuk pergi ke suq, pergi ke pasar. Qala fa idza ghadawna ila suq, kemudian At-Tufail menceritakan, apabila kami pergi ke suq, pergi ke pasar tersebut, lam yamurru Abdullah ala saqatin, tidaklah Sayyidina Abdullah ni ketika mana beliau melalui saqat. Saqat ni penjual barang-barang terpakai, barang-barang lama, ataupun kalau zaman sekarang ni barang antik, ataupun penjual baju terpakai macam bandel dan sebagainya. Itu saqat, menjual barang-barang terpakai. Wala sahibi bai'atin, sama ada setiap kali dia melalui penjual. Wala miskin, ataupun orang yang miskin. Wala ahad, dan tak ada seorang pun dia setiap kali dia melalui, illa sallama alaihi, melainkan dia akan beliau akan memberi salam kepada mereka. Yani setiap kali dia nampak orang je sisih dengan sesiapa pun, dia akan beri salam kepada mereka. Ini sifat Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan seorang sahabat sebagai seorang sahabat yang sangat-sangat mengikuti perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat menitik ataupun melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pernah setiap kali beliau melalui satu jalan, beliau akan berehat ataupun duduk di tempat tersebut sekejap. Dan apabila ditanya, kenapa kamu duduk di sini wahai Ibn Umar, kemudian beliau menjawab, aku teringat pada ketika mana berjalan bermusafir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan berehat di tempat ini, di bawah pokok ini. Maka nak menggambarkan dan menunjukkan bahawasanya Sayyidina Abdullah ibn Umar ni sangat-sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Tufail faji'tu Abdullah ibn Umar yawman. Kemudian Tufail menceritakan, pada satu hari aku pergi ke rumah Sayyidina Abdullah Umar. Fastatba'ani ila suq, kemudian dia minta aku ikut dia pergi ke pasar. Faqultu lahu, kemudian dia ceritalah, At-Tufail kata, ma tasna'u bis-suq, apa yang kamu nak buat di pasar tersebut? Wa anta la taqifu 'ala al-bai', sedangkan kamu pergi ke pasar pun bukan nak beli apa pun. Wala tas'alu 'ani sila', bukanlah kamu pergi ke pasar tu untuk tanya harga barang sekian-sekian dan sebagainya.
wala tasumu biha, dan bukanlah kamu nak tawar menawar dengan penjual tersebut, wala tajlisu fi majalis suq, dan bukanlah kamu nak duduk di pasar tersebut. Dan kebiasaannya di adat orang Arab di pasar tersebut, mereka akan buat satu majlis di situ dan sebagainya. Bukanlah kamu, ini At-Tufail kata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, bukanlah kamu pergi pasar nak beli barang, nak tanya harga, nak tawar menawar, nak duduk di pasar tersebut. Qala wa aqulu, dan At-Tufail kata lagi, ijlis bina hahuna natahaddath, lebih baik kamu duduk di sini, kita sembang sama-sama. Tak payah pergi pasar, kita sembang di sini saja. Itu kata At-Tufail kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Faqala li ibn Umar, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Umar kata kepada beliau, ya Abu Bakr, itu satu gelaran, Abu Bakrin. Kalau kita gelaran tersebut memalukanlah adat kita. Ya Abu Bakrin, wahai, kalau kita terjemah sebagai wahai orang yang berpokok besar. Wa kana At-Tufail za batnin, dan adapun At-Tufail ni za batnin, dia punya perut. Kalau kita jom, memang semua orang ada perut, tapi disebutkan di sini zat batnin ni adalah beliau seorang yang sangat berbadan besar, sangat gemuk lah, berperut buncit, itu. Dan kata Imam Nawawi ataupun kata sebahagian para ulama, bukanlah bermaksud Sayyidina Abdullah ibn Umar nak mengaibkan dia, itu wahai orang yang berperut buncit, berperut besar. Tapi hukum apa, kata sebagian para ulama, dibenarkan selagi mana orang yang kita gelarkan tersebut dia redha, dia tak ada masalah. Bahkan disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya, dalam bab Sahih Bukhari tersebut, mengatakan bahawasanya harus untuk menyebut keaiban yang ada pada seseorang dengan syarat-syarat yang tertentulah. Di antaranya jangan kita nak menyakiti dia, jangan kita nak mengaibkan dia dan sebagainya. Baik. Ya Abu Batnin, wahai yang berperut besar, innama naghdu min ajli salam. Adapun kita pergi ke pasar ni untuk kita bagi salam, itu untuk menyebarkan salam. Nusallim ala man laqinahu, untuk kita bagi salam kepada setiap orang yang kita jumpa. Itu antara tujuan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengajak Tufail tersebut, tabi'in tersebut, untuk pergi ke pasar, untuk dia menunjukkan contoh kepada Tufail, supaya contoh tersebut dilakukan oleh Tufail pada masa-masa akan datang, dan beliau mendapat pahalanya. Itu di antara kata sebagian para ulama, antara tujuan Sayyidina Abdullah ibn Umar mengajak selalu mengajak At-Tufail pergi ke pasar untuk bagi salam tu, supaya At-Tufail meniru dia, dan beliau akan mendapat pahalanya. Baik, itu sifat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau sentiasa beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil-kecil perkara, sekecil-kecil sunnah beliau akan melakukannya. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ni, qala wa rawaina fi sahih al-Bukhari anhu, qala wa qala Ammar radhiyallahu anhu, salasun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman, al-insaf min nafsik wa badlu salam lil alam wal infaq min al-iqtar. Riwayat daripada sahih Bukhari. Kata Ammar, Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, di antara para sahabat yang terawal memeluk Islam, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, tiga sifat ataupun tiga perkara yang man jama'ahunna,
yang barang siapa yang menghimpunkan yang ada padanya tiga perkara tersebut, faqad jama'al iman, maka dia telah menghimpunkan iman. Maksudnya iman dia sempurna. Ini tiga perkara. Apa yang pertama? Al-insaf min nafsik, iaitu insaf. Dia kena ada sifat insaf. Insaf ni apa? Satu sifat yang jujur dalam diri. Kata dalam bahasa kita ni, dia kata macam orang yang sedar diri lah. Sedar diri dengan diri dia sendiri. Wa bazlus salam lil alam. Nanti kita akan tengok apa syarahan kata Imam Nawawi dalam berkenaan dengan setiap tiga perkara tersebut. Wa bazlus salam lil alam, dan menyebarkan salam lil alam. Alam ni yang maksudkan di sini adalah setiap orang. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia Muslim, itu kita sebarkan salam. Wal infaq min al-iqtar, dan menginfakkan, iaitu membelanjakan harta min al-iqtar, tanpa ada rasa takut akan kekurangan harta. Maksudnya menginfakkan, membelanjakan harta tanpa rasa takut jatuh miskin, tanpa rasa takut jatuh fakir ke dalam. Warawaina hadza fi ghairi al-Bukhari marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan hadis ni selain daripada kitab Sahih Bukhari, yang mana hadis tersebut disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ni hadis yang sahih. Qultu, kata Imam Nawawi, waqad jama'a fi hadhihi al-kalimat as-salasah وقد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا. Kata Imam Nawawi, dihimpunkan pada tiga perkara tersebut, tiga kalimat tersebut, yakni al-insaf min nafsik wa badl salam lil alam wal infaq min al-iqtar khairatil akhirah wad dunya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan juga dunia. Fa innal insaf, kerana sesungguhnya al-insaf tersebut, jadi orang yang ada sifat insaf dalam diri dia, dia sedar diri dia sendiri, yaqtadi an yuaddi ila Allah Ta'ala jami'a huquqihi wa ma amarahu bihi, maka dia akan membawa sifat tersebut, sifat insaf tersebut, dia akan membawa dia untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia rasa sedar diri dia ni adalah hamba yang hina, yang wajib untuk mengikut perintah Tuhan dia, maka dia akan buat. Itu ada orang yang ada kesedaran dalam diri dia, sifat insaf, sifat jujur. Wa yajtani jami'a ma nahahu anhu, dan dia akan menjauhi setiap perkara yang ditegah, setiap perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia akan menjauhi. Wa an yuaddiya ila an-nasi huquqahum, dan dia akan melaksanakan atau menunaikan hak-hak orang lain. Maksudnya dia tidak akan khianat. Apabila orang bagi amanah pada dia, dia akan tunaikan amanah tersebut dengan sebaiknya. Sebab dia ada kesedaran dalam diri dia, dia jujur dengan diri dia sendiri. Wala yatluba ma laysa lahu, dan tidak akan meminta apa yang bukan hak dia. Maksudnya apa yang orang bagi, dia akan redha. Apa yang dia tak dapat, dia akan redha juga. Wa an yusifa aidan nafsahu fala yuqi'uha fi qabihin aslan, dan apabila dia ada sifat kesedaran dalam diri dia, dia ada sifat jujur dalam diri dia, maka dia tidak akan terjatuh ke dalam melakukan perkara yang qabih, perkara yang buruk, melakukan dosa, melakukan maksiat dan sebagainya. Itu ada orang yang ada sifat insaf tersebut, dia akan buat perkara dengan sebaik-baiknya. Dia akan tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak manusia yang lain, dan juga dia akan tidak akan terjatuh dalam melakukan perkara-perkara yang qabih, perkara-perkara yang tak elok. Wa amma badlus salam lil alam, adapun menyebarkan salam kepada alam, fa ma'nahu li jami'in nas, yang maksudnya adalah jami'in nas, yani setiap orang. Orang di sini maksudnya orang Islam dah. Itu menyebarkan salam kepada setiap orang. Fa yatadhammanu alla yatakabbaru ala ahadin, maka dengan sebab memberi salam tersebut, dia akan
tidak akan takabbar, dia tidak akan membangga ataupun meninggi diri ala ahadin, ke atas setiap orang pun. Maksudnya memberi salam ni adalah satu riyadhah, satu latihan kepada hati kita, kepada diri kita untuk tidak meninggi diri, tidak takabur dengan orang lain. Sebab kebiasaannya, ghalibnya orang yang bagi salam ni orang yang orang yang berada di bawah lah. Sebab kebiasaannya orang yang berada di atas ni dia ada ego dia. Dia ada satu sifat takabur, rasa diri lebih pada orang, dia akan inilah rasa baiklah. Fa yatadammanu alla yatakabbaru ahadin, maka dia tidak akan ada sifat takabur kepada orang lain. Wa alla yakuna bainahu wa bain ahadin jafa'un yamtani'u bisababihi min as-salam alaihi, dan tidak akan ada di antaranya dengan orang lain jafa', satu perasaan yang tak senang. Sebab memberi salam ni dia akan menimbulkan satu sifat mahabbah, kasih sayang. Yamtani'u bisababihi min as-salam alaihi. Wa amma al-infaq min al-iqtar, adapun menginfak, membelanjakan harta tanpa ada rasa takut terjatuh fakir, terjatuh miskin dan sebagainya, fayaqtadi kamal al-wusuq billahi ta'ala wa tawakkuli alaihi, maka dia akan membawa satu sifat percaya, siqah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi, dan satu sifat tawakul kepada Allah Taala, berserah diri. Maksudnya kita belajar, kita percaya harta tersebut bukanlah milik kita, maka bila kita infakkan, maka Allah Taala akan gantikan. Kita yakin Allah Taala akan gantikan. Wasyafaqati 'alal muslim, dia akan, dan orang yang memberi infak ni dia akan mesti dia akan rasa ada sifat padanya, sifat syafaqah, sifat kasih sayang lah sesama muslimin, wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Itu di antara ataupun tiga sifat umum, yang mana dengan tiga perkara tersebut apabila dilakukan, maka dia akan menunjukkan bahawasanya orang tersebut dia telah sempurna iman dia, iaitu dengan insaf min nafsik, dia sedar diri, jujur dengan diri dia sendiri. Kalau dia ta'alim, dia bukanlah orang yang berilmu, maka dia tidak akan tasaddur, maka dia tidak akan berbicara tentang ilmu. Maksudnya kita boleh kiaskanlah dengan perkara yang lain. Bila dia ada kesedaran dalam diri dia, dia jujur dengan diri dia sendiri, dia tidak akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Dia akan laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan memberi salam, wabadhus salam lil alam, menyebarkan salam kepada orang lain, dia akan menunjukkan bahawasanya orang tersebut dia boleh melatih diri dia untuk tawadhu sesama manusia. Wal infaq min al-iqtar, dan membelanjakan harta tanpa ada rasa takut untuk jatuh fakir, itu menunjukkan bahawasanya dia ada sifat siqah, percaya dan tawakul kepada Allah Taala, bahawasanya harta tersebut akan digantikan lagi. Nas'alullah al-karim at-taufiq li jami'ihi. Nas'alullah al-karim at-taufiq li jami'ihi. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah untuk memberi kita taufik, petunjuk untuk menghimpunkan ketiga-tiga perkara tersebut, untuk menguatkan iman kita. Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan bab kaifiyatus salam. Bab berkenaan dengan kaifiyah. Kaifiyah ni cara-cara memberi salam. InsyaAllah pada hari esok, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang tak kurang baik tu sebab kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkanlah, sebab sama kita bermuzakarah. Dan kita akhiri dengan sama-sama selawat
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala 'an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.